Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Ila mustami'ina al-kiram, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat bersama dengan majlis ilmu kita. Maka kita berharap majlis yang kita ada ini Allah bagi ganjaran pahala pada kita dan juga termasuk kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang selalu menututi ilmunya. Alhamdulillah. Jadi asbabul wurud, kita kecil dah sebab-sebab daftar ataupun sebab-sebab bagi saya nak mengeluarkan talim ini. Ada beberapa orang hamba Allah Ta'ala ni hatta mari pemanah pada saya, minta saya beri penjelasan tentang masalah benda yang berlaku sekarang ni, duk panas-panas ni. Bukunya, kisahnya dia hantar mai pada saya ni. Katanya nama Syekh Mu'accan Mustafa You Pensuk dia, macam itu dia. Saya tak pasal mana share, tapi tak apalah kita baca supaya nak ambil makulkah dia ni. Jadi dalam kata Accan Mustafa ni, dia tulis, dia katanya Nisfu Sya'ban, Pengrawang dia kata. Dia tulis tu Piti Kamคืนที่15 Nisfu Sya'ban ไม่มีรูปแบบถูกแล้วแต่ไม่มีรูปแบบจากท่านนบีการที่คนบ้านเราไปร่วมตัวกันที่มัสยิดในค่ำคืนที่15 Nisfu Sya'ban ทำอาหารกินkitaได้กินกันบางตัวอ่านซูเราะห์ยาซีนโดยมีความเชื่อว่าจะช่วยต่ออายุและความเชื่ออื่นๆทั้งหมดไม่มีแบบอย่างจากท่านนบีเมื่อผมไปตรวจสอบหะดีษที่เกี่ยวกับคืนนิสฟูชะบานแล้วทั้งหมดล้วนเป็นหะดีษเมาฎูหะดีษปลอมjadi hak Accan Mustafa waktu memanglah ni kamar dia adalah dia satu hari itu adalah salah seorang daripada ahli ilmu di kawasan kita ni, kawasan tani kita ni, ada tolok kata dia. Dia panggil kata Arab, panggil rak lah. Tak apa rak tak apa, kita terima tu. Kerana memang Malik katanya asal dia dah semua tu ulama tu ada gitulah radda warudda murak kurang mereka suai bumbu mereka nabi tak ada biara. Tak apa kita ambil faedah supaya boleh ilmu. Tapi rak tu bentuk ilmi insya-Allah taala. Mari kita dengar salah seorang ahli ilmu ni yang rak kata Accan Mustafa ni apa dia kata. Dia kata tu dengan ikhlas tu ataupun mulut dia tu kita nak dengar lah, mulut uduh ke mulut elok ke kita tu dengar insya-Allah taala. Insya-Allah kita dengar. Bagi seorang ustaz yang duk cakap tentang masalah nisfu Sya'ban, maka saya ambillah peluang di sini, lebih kurang masa tak panjang lah, 15 minit lebih kurang begitu, supaya nak kongsi, nak bagi sikit sebanyak maklumat tentang masalah panggil apa ni, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita dapat faedah bersama insya-Allah. Jadi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, masalah menghidupkan malam pada malam nisfu Sya'ban dengan beramal-amal yang soleh, sama ada baca Quran, sama ada sembahyang, sama ada berzikir, sama ada sedekah dan lain-lain lagi daripada amal yang baik pada malam nisfu Sya'ban, maka tentang masalah ini berlaku khilaf di kalangan para ulama. Maka setengah daripada ulama mensunatkan, menggemarkan, menggalakkan kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai-bagai bermacam-macam ibadah. Maka
ini ialah pendapat kebanyakan para ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu dan yang sekarang. Semenjak masa dulu sampai kepada masa kita sekarang, jumhur fuqaha al-madzahib al-arba'ah. Nah, 99% kita boleh kata daripada ulama-ulama mazhab pak ni, maka tidak ada dah. Nah, kita kecek dengan kasar-kasarnya, nak kata 99% daripada umat Islam semua ialah tak keluar daripada mazhab pak ni. Maka jumhur ulama pak mazhab satu setuju dari segi pendapat bahawa sunat menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai-bagai bermacam-macam ibadah. Itu pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua, ia tak nampak, tak setuju dengan pendapat yang pertama sana. Maka itu sikit sahaja daripada para ulama rahimahumullahu jami'a. Sebab apa berlaku khilaf? Sebab datang hadis. Maka hadis yang datang tentang masalah kelebihan malam nisfu Sya'ban sangat-sangat banyak. Setengah ulama mensahihkan setengah dan menghasankan setengah dan mendhaifkan setengah. Tapi kesimpulannya nak kata datang banyak hadis tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Setengah daripada hadisnya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Tuhan lihat kepada semua hamba dia, orang yang beriman pada malam nisfu Sya'ban, maka Tuhan ampun semua dosa hamba yang beriman. Malaikat dua golongan saja dalam hadis ni, dan ada yang lain lagi dalam hadis-hadis yang lain. Tapi hadis ni adalah orang yang bersyirik dengan Allah dan orang yang ada dendam dah berkelahi berbalah bantah dengan saudara seagama. Maka hadis ni berkata Imam Muhaddisin, dia panggil ketua ulama hadis di masa dia, boleh kata gitulah, diakui oleh ulama Islam semua selepas daripada itu. Kata dia ni ahli hadis, iaitu Al-Imam Al-Haythami. Dia kata dalam kitab dia Majmu'uz Zawaid tentang hadis ini. Dia kata dia kaji isnad. Maka setiap hadis ada isnad. Orang ni dengar daripada orang ni, daripada orang sahabat kepada Nabi. Maka kata Imam Al-Haythami, dan dia berahli dalam media ilmu hadis, dia kata rijaluha thiqat, dan bermula lelaki para ulama, para rijal dalam sanad bagi hadis ini ialah orang yang baik-baik, orang yang betul, orang yang ada amanah. Maka jikalau lagu ni rupa, maka hadis ni hadis duduk di hasan atau sahih. Maka kita ambil kesimpulan pendek-pendek para saudara semua, nak kata hadis yang banyak yang datang daripada Nabi duk sebut tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Maka dalam banyak-banyak hadis itu ada hadis yang sahih, di segi setengah daripada para ulama, dan ada yang hasan dan ada yang dhaif. Walaupun kebanyakan hadis dhaif, dan boleh hadis setengah, ada juga hak maudhu', saya tak tahulah tu boleh hadis ada. Bahkan kata Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata wa amma lailatun nisfi faqad ruwiya fi fadliha ahaditsu wa athar. Maka adapun tentang masalah nisfu Sya'ban, maka sesungguhnya diriwayat hadis, beberapa hadis dan beberapa kisah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia katakan apa pula? Wa nuqila an ta'ifatin minas salaf annahum kanu yusalluna fiha. Bahkan dinaka diriwayat, dicerita daripada lapisan ke lapisan, bahawa ramai juga satu kelompok, satu kumpulan, satu jemaah daripada orang salaf, daripada ulama salaf dan orang salaf,
mereka itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sembahyang. Nah, kemudian pada hujung-hujung dia kata fala yunkar mithlu hadha, maka tidak diingkar di atas perbuatan semacam ini. Sebab apa? Sebab ia ada hadis yang datang yang duk cerita tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Itu yang pertama, saudara. Kita yang kedua, misal kata hadis, semua hadis yang datang tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban ni, semua hadis tu dhaif belaka. Misal fardu kata, padahal hak sebenar bukan begitu. Sebab kita lihat asal ni bahawa ada ulama yang mensahihkan, ada yang menghasankan. Nah, dia panggil hadis-hadis yang banyak tu, ada yang sahih, ada yang hasan di sisi ulama muhaddisin. Tapi misal fardu kata tidak ada hadis yang duk kecek tentang masalah kelebihan malam nisfu Sya'ban, malaikat hadis semua tu dia panggil dhaif belakang. Misal kata, maka walau begitu pun, adakah kita boleh nak menghidupkan malam nisfu Sya'ban sebab datang hadis-hadis yang dhaif? Misal kata, maka di sini kita ni kena mari dengan ulama. Kita kena panggil ambil pendapat para ulama, kerana mereka berahli dalam medannya. Nah, maka apa kata jumhur ulama? Bukan seorang ni, jumhur ulama hadhil ummah, ialah jumhur umat Nabi Muhammad semua. Nah, 90% ataupun lebih banyak pada tu. Dia kata mana? Dia kata yu'mal bil ahaditsidh dha'ifati fi fadailil a'mal. Diamalkan, boleh ambil hadis-hadis ni untuk jadi dalil untuk kita nak beramal pada kelebihan amalan. Di segi kelebihan amalan, bukan masalah ba'atiqad, bukan masalah hukum, bukan di segi amal. Maka wala hadis dhaif pun kata jumhur ulama 90% ataupun lebih banyak pada tu kata boleh, tapi dengan syarat. Nah, syaratnya yang pertama, jangan dhaif saja. Sekiranya ada orang pembohong, ada orang dalam sanad tu. Yang kedua, hadis ni dia masuk dalam apa ni? Dalam asal yang am. Dia suruh yang umum dalam Quran atau sunnah. Nah, ya atau asal tu ada suruh menggemarkan buat amal yang baik, suruh sedekah, suruh baca Quran. Asal tu begitu. Tapi hak ni dia datang luas-luas, tak ada menentukan, tak ada khususkan. Dan yang ketiga, kita jangan i'tiqad bahawa hadis ni Nabi kata. Bimbang takut sana bohong kepada Nabi. Walaupun ukad Nabi nak kata, boleh jadi. Sebab dhaif bukan dhaif dari segi perkataan, ialah dhaif sanad. Jalan nak disapan Nabi tu, ni dia panggil orang ni. Orang dengar orang ni siapa ke Nabi tu, kadang-kadang ada orang yang apa raya kurang, ada orang yang apa ya tua dah nyanyi, ada orang yang terlupa, ada orang yang ada macam-macam, ada putus tak jumpa. Itu maka hukum di sana dhaif, tapi mati boleh disahih. Dan kata para ulama hadis laginya, hadis yang dhaif tapi jikalau banyak duk kecek baktullah tajukutullah, kadang-kadang dia kuat di antara sama dia tu orang banyak kuat jadi hadis hasan. Ini dia panggil bahasa dalam ilmu mustalah hadis. Kalau gitu saudara semua, hadis yang datang pada dia panggil penisbah kelebihan malam Sya'ban sangat banyak. Sangat banyak. Siapakah kata Syekh Al-Muhaddith, ulama hadis besar di masa dia pensyarah bagi sahih ataupun sunan At-Tirmizi, iaitu nama syekhnya Abdul Rahman Al-Mubarakfuri. Dia kata mana? Dia kata fa hadhil ahadits, maka bermula ini hadis ni yang duk kecek, duk goyak kelebihan malam nisfu Sya'ban ni, bimajmu'iha, dengan himpun semua tu, hujjatun, ialah jadi hujjah ala man za'ama annahu lam yathbut fi fadilati lail nisfi min Sya'ban syai'un,
Ini jadi hujah. Itu dia mengalahkan orang yang kata tidak ada hadis pun yang duk cerita tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Tak ada ke mana dah ni penuh-penuh ada hadis, puluh-puluh. Baik. Maka benda yang wakwi saya bahasa nak cakap bab ni pada pagi ni, saudara semua, saya berkejut kelih kepada soalan yang ditanya, lagi pula gambar poster yang dia hantar lagi. Iaitu seorang ustaz ni dia kata mana? Dia kata amalan yang orang dia beripung pada malam nisfu Sya'ban tidak ada asal. Tidak ada asal, bahkan bukan neutral hak Nabi dah. Dan juga hadis-hadis yang datang duk goyak duk cerita tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban, semua tu maudhu'. Allahu akbar. Semua tu maudhu'. Maudhu' ni ialah hadis bohong lah. Nabi tak kata sekali, kita yang reka-reka. Orang yang jahat-jahat reka hadis. Gitu dia kata. Allahu akbar. Maka ini bohong di atas darat. Kalau kita kata kasar-kasar, bohong di atas darat. Lebih-lebih lagi bohong yang bahaya sekali, kadang-kadang mencelakakan tuan dia, sebab bohong sifat orang munafiqin. Bohong sifat orang kafirin. Bohong bukan sifat orang beriman. Apakah lagi jika bohong bak agama, bohong bak hukum agama. Hak ni lebih lagi. Sangat takut sekali. Kerana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Allah. 4 perkara. Jikalau ada pada diri dia, maka orang ni orang munafik sebenar-benarnya. Wa in sama wa salla. Walaupun dia semaya, walaupun dia puasa, walaupun dia semaya. Jikalau ada benar ni di atas diri dia, semayalah lagu mana pun, puasa lagu mana pun, dia orang munafik sebenar-benarnya, Nabi kata. Maka Nabi sebut yang pertama. Dan Nabi kata apa tu? Wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Walau dia dakwa kata dia tu orang Islam, dia puasa, dia semaya kalipun, sentiasa dia jadi orang munafik jikalau ada benar ni pada dia. 4 perkara besar-besar. Satu daripada 4, wa idza hadatsa kadzab, ataupun kadzib. Apabila dia berkecek, dia bohong. Wa idza atumina khan, dan apabila dibagi amanah, dia mengkhianatkan. Maka ilmu agama tak boleh khianat. Ilmu agama amanah. Benar bahaya sekali ilmu agama. Kita nak sapa kepada orang hukum satu hukum, kena beringat. Jikalau kita mengeluarkan satu perkataan, maka kita sana kepada orang lain yang tak kata sekali, maka kita khianat. Maka khianat sifat orang yang celaka. Sebab tu dia panggil apa? Kita jangan berkecek, jangan bercakap, jangan tulis sebelum kita yakin 100% dulu bab ilmu agama khususnya. Supaya kita tak jatuh dalam khianat, supaya kita tak jatuh dalam bohong. Dan lagi pula saudara semua, tunai amanah ni fardu dan wajib. Wajib di segi hukum syarak, tunai amanah. Ada pun masalah amal suku, kita kena becek situ. Masalah amanah mesti kena tunai dengan sepenuh-penuh, tak kurang tak tambah. Dan tak ubah. Ada pun masalah amal, boleh jadi kita menyalahi benar hak kita, daripada sapa kepada orang lain, bentuk amanah. Misal kata bab nisfu Sya'ban yang kita bayak pada awal tadi, kata telah berbeza pendapat di segi para ulama. Kebanyakan 99% kata sunat mengihya, menghidupkan malam. Dan setengah lagi yang sikit saja kata tak. Maka jikalau kita ni hak kena buat hak betul-betulnya, bayak betul-betul. Bayak betul-betul sebab hak ni hak sungguh. Bayak lagu mana? Bayak kata masalah ihya, menghidupkan malam dengan ibadah dalam bulan dalam malam nisfu Sya'ban di masjid atau di mana. Khilaf ulama, setengah kata boleh, setengah tak boleh. Itu amanah. Ada apa kita nak amal, tak amal di kita. Kita bahasa saya setuju dengan pendapat yang kata tak boleh, maka tak saya amalkan. Dan jangan dihukum salah, jangan dihukum bid'ah
kepada orang-orang yang beramal, sebab mereka itu ambil pendapat yang satu lagi. Ini ialah adil, ini ialah insaf. Nah, dan masalah ni kita kena ambil tahu lebih dahulu, saudara semua, apabila berlaku khilaf pada masalah ijtihadi, maka benar tu benar bukan mungkar. Orang yang jikalau pendapat para ulama tu empat pendapat dengan sebab khilaf tentang masalah ijtihad, sebab tidak ada hukum totok nyata jelas, maka pendapat berbeza dengan berdalil kepada Quran dan hadis sama-sama, atau dengan sebab perbuatan setengah-setengah para sahabat. Maka berbeza segi pendapat. Misal kata bertiga pendapat, maka semua tu tidak boleh menghukum ke orang lain yang tak buat seperti dia buat, kata sesat, kata bid'ah. Tidak boleh. Sebab ulama setuju, kata apa? La inkara fi masail al-khilafiyah ay al-ijtihadiyah. Tidak boleh nak ingkar, tidak nak boleh hukum salah, tidak boleh nak lari nak tegah di atas masalah khilafiyah yang ijtihadiyah. Ini orang mengaji. Tetapi kita duka citalah jikalau saya ni khususnya pergi baca post yang semacam itu. Yang pertama dia bohong. Sebab dia kata kan? Dia kata, dia panggil apa ni? Semua hadis ni hadis maudhu'. Allahu akbar. Di mana hadis maudhu'? Kalau ada pun di sana ada lagi hadis yang ulama sahihkan, yang ulama menghasankan, dan yang dhaif. Yang dhaif pun boleh beramal pada masa fadail al-a'mal. Maka kita bimbanglah seorang ustaz ni masuk dalam golongan orang yang Nabi duk royak kepada kita. Bimbang benar-benar. Lagu mana? Ialah Nabi kata ya'ti akhiruz zamani qaumun, akan datang pada akhir zaman satu kaum hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Ialah orang yang Nabi buat banding, Nabi buat mubalarah, iaitu orang yang gigi baru tumbuh, ilmu tak banyak, baru mula belajar, baru mula kena sikit sebanyak, baru hukum agama, baru mula pandai baca, baru mula betul baris ya baru. Ai nak tahu baru belajar, ai tak ada alim lagi pula sufahaul ahlam, lagi pula akal fikir bodoh pula. Jadi pahal geleweng, pahal salah. Tetapi mereka ini kecek di akhir zaman. Mereka ni hukum, berani hukum. Saya panggil saudara semua, maaflah jika saya tanya soalan ni, tak malu ke kita yang duk membida'ahkan orang lain tu, yang buatlah kita kecek betul-betul ke? Tak malu ke? Sebab apa kita kena malu? Sebab orang yang buat tu bukan orang seperti kita. 99% ulama yang mensunatkan qiyam tu, adakah kita mustawa dia? Ulama tu tak lain tak tidak ialah ahli-ahli tafsir Quran. Ulama-ulama hadis yang hafal hadis juta atau beratus-ratus ribu hadis. Faham hadis sungguh, geti hadis sungguh. Bukan panggil patu, faham maksud Nabi sungguh. Dan ulama fiqh, ulama lughah, ulama umat Nabi Muhammad semua 99%. Tiba-tiba kita membida'ahkan, kita kata mensesatkan, dan kita bohong pula. Tak takut ke? Tak takut ke? Kita kata lagu ni Tuhan tahu. Kalau gitu saudara semua, kita marilah bersama-sama insaf, marilah kita bersama-sama adil dan bersama-sama amanah, dan menjauhkanlah kita semua ni daripada bohong, kerana sifat bohong sifat orang kafir, kerana bohong sifat orang munafiqin. Dan ada pun masalah yang kata pula tu, kata ini bukan cara Nabi tak buat. Kita tahu mana kata Nabi tak buat. Tapi hak ceraknya Nabi suruh kita bangun, Nabi tak qumu lailaha, Nabi suruh kita bangun, Nabi menggemarkan kita buat ibadat, Nabi kita suruh istighfar, Nabi suruh kita banyak-banyak berdoa pada malam itu. Maka doa ibadah, istighfar ibadah, semaya ibadah. Datang hadis walau dhaif, dan ada yang hasan, ada yang sahih segi setengah-setengah para ulama. Kalau itu nak kata masalah ni kita kena insaflah, sepenuh-penuh insaf. Alhamdulillah, jadi kita dengan Aidah, salah satu ahli ilmu di kawasan kita ni,
Dia tolaklah Syekh Mustafa, dia tolaklah Cak Mustafa tadi itu dengan alasan dia apa yang kita dengar tadi. Baiklah, jadi hak saya masa telah dengarnya, apa kata saya lah ikhtiar saja kata mulut dia ni, orang panggil mulut bukan mulut molek lah. Walaupun dia mau kat dengar lah apa dia kata. Kalau dia kata berat sekali ni, dia katanya Syekh Mustafa ni dia kata bohong tak darat. Syekh Mustafa ni bohong di atas darat, dia kata. Itu dia soal situ. Itu dia. Jadi seolahnya dia ni seolahnya sindir dia tu, seolah Syekh Mustafa ni masuk dari golongan sifat munafik ataupun sifat orang kafir. Jadi Syekh Mustafa ni bohong dari agama. Sangat-sangat takutlah dia katanya. Itu dia. Jadi dia bimbang benar lah, takut kata masuk Syekh Mustafa ni dari Nabi Wayak kata akan datangnya akhir masa ni satu kaum manusia ni baru umum, baru belajar, baru pandai, baru umur ku baru, ilmu ku baru, tak baru nak pandai, maka itu ada menyalah orang dulu dia kata. Dia kata tak Syekh Mustafa, tapi saya nak taklid dia ni, taklid dia. Dia kata Syekh Mustafa ni berani hukum, tak malu kau, dia kata. Kata bid'ah kata buat ni, sedangkan ulama buat ni orang hak bebas saja, dia kata. Sedap lah dia kata, boleh sedia dah, kata bukan sedap atau tak. Maka tak sepatutlah benda yang nak kata tu. Itu dia. Paling kurangnya orang panggil telacah lidah kan, kerana Syekh Mustafa dengan dia manis penuh lah mudah-mudahan. Dia kuaikan nak, kalau kata hadis kena tadi dia boleh duduk baru ya. Lepas tu dia nak menetai hak macam Mustafa, baru pandai baru nak betul baris dia. Lepas tu duduk tuduh ulama-ulama dulu. Sedangkan Cak Mustafa ni orang berjaksa dari agama, banyak terjemah kitab, banyak terjemah hadis dan sebagainya. Jadi saya dengar ayat kecek mari ni, alhamdulillah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Jadi riwayat mari daripada awal lebih kurang makan masa sampai 15 minit ni. Seolah dia nak kata pada Acang Mustafa ni, kata Acang Mustafa ni tak faham, Acang Mustafa ni ada hukum orang salah. Tapi tak ada kena sombong. 15 minit tak ada kena sikit pun. Kalau orang berdiri nak berdiri betul, tak ada kena sombong. Jadi hak Acang Mustafa tu, hak push Acang Mustafa lah dia kata, tak ada kena sikit pun. Jadi dia, kalau na'udzubillah min zalik. Ayat kata kita nak kata apa-apa ni, nak kata kat orang ni, nak bodoh kata orang tu bahang tak bahang tu, tengok makul kau hak dia dengan hak kita betul, dah orang gitu betul situ dulu tengok benda Mustafa kata, apa kita ambil lah mari lah hadis pelagu tengok. Jadi ibu kena benda tepat tu, dia mematik tu cerak benda dulu mana hukum. Ni benda tak cerak lagi, mana hukum dah. Mustafa kata lah mana? Kita rak mana? Mustafa kata benda lain, kita rak benda lain, kita tolak benda lain. Waktu yang bagi tak kenal, dia sepatutnya tak kerti mati itu kecek. Bunyi sedap dia pun dia membayar kata dulu kita share kita Mustafa tu, kita berfaedah banyak lagi dia daripada kita terjemah dia tu. Baik. Jadi kalau Syekh Mustafa kata saat ni tu, apa kata? Kita dengar Syekh Mustafa kata tu. Jadi Syekh Mustafa saya baca dah tadi, maksud Syekh Mustafa kata tu dengan maknanya pakat buat makanan kita berhitung pada malam esok tu kita apa? Kita baca Yasin, minta doa tu, minta doa lepas baca Yasin sekali ada doa, baca Yasin pula sekali ada doa, baca Yasin pula sekali ada doa, minta panjang mau minta adalah 3 permintaan itu. Jadi seolahnya Acang Mustafa tadi itu aku lah kata benda tu sana itu tidak dikerja oleh Nabi dan para sahabat. Dia bagi tak ada. Lepas tu kalau kita tengok semua ada hati, tak kena betul. Acang Mustafa kata betul. Ada. Benda tu tak ada kata masa Nabi. Abu Bakar lah. Mana Abu Bakar ke Umar ke semua kan ni dah ada. Malam 10 bakar pergi beripung baca Yasin. Baca Yasin surah tu minta doa gitu, surah ni minta doa gini. Jadi rupa tu dia bagi tak ada. Jadi Acang Mustafa kata tu betul lah apa yang kita dengar tadi. Baik.
Dia katanya. Pas dia kata sini, hak bersakut pak, hak pertama kali kita dengar dia katanya. Sedangkan dia katanya, hak ulama jumhur fuqaha 99% daripada ulama mazhab tu, dia kata ada perubahan yang sebut sampai. Ada mentasihkan setengah hadis, ada setengah tu menghasankan hadis. Kata hadis hasan, ada setengah tu mendhaifkan hadis. Hadis kata sahih puloso tu bagi semua hamba Tuhan itu mereka orang syirik, mereka orang musyahin, orang jenis deki, jenis balah tu, ambuh tegur tu. Itu dia. Jadi dia kata gitu. Tu. Jadi dia kata sana itu tak akan masuk macam Mustafa hadis tak akan masuk. Jadi hadisnya kata tak tengok hamba dia tu, malam tu sampai tu, tengok video kata orang hak tak ada syiriknya, tak apa dosa. Tengok video kata orang hak kelahi tak ada benda tak ada apa, tak apa dosa. Hadis tu yang itu. Itu dia. Jadi tak ada berlaku dengan hak macam Mustafa kan itu. Bukan tu hadis ni, hadis sahih riwayat tak ada betul hak macam Mustafa riwayat tu baca Yasin kan itu. Minta doa ni, pas rasa tu. Tak ada sakut penolong lain apa ni. Itu dia. Ini bahas itu. Nak riwayat kata balik ulama hak kata dia doa sama Allah. Lah kita kata doa tak apa kalau nak amal hak doa pun. Yang kedua ada ulama kata hadis tu hasan. Tak ada apa, hadis hasan tak ada suruh kata dia baca Yasin, pakat beripung tak ada. Kata dia semuanya pakat beripung semua macam Mustafa kata tak ada. Hak dia aku kata hadis hasan. Dan dia kata ada juga ulama tu sahihkan hadis ni. Lupa juga. Hak ulama kata sahih pun tak ada dia kata suruh hasan. Suruh dia buat apa tu. Kena buat macam Mustafa riwayat tu. Tu kan. Dia hadis tak ada berlaku. Apa dia heret masalah apa lagi pula. Masalah dia katanya hadis-hadis hak riwayat perbezaan itu tengah daripadanya Imam Muhaddisin dia kata. Imam Muhaddisin dia. Dia sebut kata Ibn Hajar Al-Haythami, riwayat kitab Majmu' Az-Zawaid dia katanya. Jadi orang ulama hadis ni riwayat kata rijaluha thiqatun. Laki-lakinya adalah sanad dia ni thiqah dia kata. Maka hadis ni betul dah. Hadis hasan dan sahih. Jadi dia. Kena kedak yang baca tu. Nanti baca betul kedak dengan nas dia. Boleh kata pertamanya tak betul dah mai hadis ni lagi kata macam Mustafa tu. Tak ada sangkut sebut macam Mustafa hadis ni. Dan antara riwayat hadis ni tu rijalul hasiqah. Dia kata itu Ibn Hajar itu apa? Haythami kata. Haythami kata. Majmu' Az-Zawaid anda kata. Betul tak ada? Dia faham. Dia baca jangan bawa serat itulah. Orang tahu laku tak Zawaid tu. Online kau tengok sendiri, saya buka dekat tengok sendiri Ibn Hajar dia kata dia kata suka benda. Jadi Ibn Hajar Haythami kata qala Haythami wa Hisham ibn Abdul Rahman lam a'rifu. Tak kalau dia hadis ni dia kata didapat hadis ni ada Hisham bin Abdul Rahman. Tapi dia kata lam a'rifu, aku tak kenal. Nanti dia tu majhul dia panggil. Wa baqiyatu rijalihi thiqatun. Tapi ketinggalan lagi rijal sanad tu thiqah semua. Tapi dia putus itu, dia putus juga Abdul Rahman bin itu apa Hisham bin Abdul Rahman tu dia majhul situ. Hak lain tak apa. Tengok tu. Pak tak mana tu? Pak tak dusta kan dia dusta. Syekh Mustafa dusta kan tak dusta. Mana tekah kata rijaluha thiqatun. Berapa gimik situ? Hak sungguhnya dia kata wa baqiyatu rijalihi. Wa baqiyatu rijalihi bukan rijaluha semua umum lagi. Tak ada. Kalau baqiyatu rijalihi mana ada lagi? Ketinggalan rijal ni sikap. Hak apa ni? Hak riwayat tu sanad Hisham bin tu lama arifu. Dia panggil majhul lah. Gugur lah situ. Tu orang kecek molek Ni nak panggil enta dusta, enta baru. Bukan Mustafa baru, enta tu baru. Habis hantar baca hadis ni, anda hantar ni enta. Enta lah kena tahu dasar senang. Tu supaya Allah enta. Walau solat walau apa pun enta. Tu dia. Nak kata orang tua kita ada kelak je lah maksud gitu lah. Nanti ilmu insyaAllah. Tu dia. Anta luka cita. Anta tak macam Mustafa. Saya luka cita tak ada anta. Sebab anta kata benda tidak sebenar ya panggil. Saya bukan pertahan ikut urut itu nak kita. Baik. Pergi tangga yang kedua pula. Anta kata yang kedua. Anta kata Ibn Taymiyah sendiri pun. Wayak katanya. Tak ada apa. Tak semaya pun tak apa. Jangan diengkar lah. Orang nak buat tu. Yang tak baca wak jelas tu. Yang nak baca makhluk kawin molek.
nak royak benda tak dah. Jadi ada orang tu timur. Apa kita tengoklah. Lagi tak apa yang tak ada royak juga. Faham pun cara-cara jumpa lah. Faham tak kata tu. Lalu kita tengok lagi kita hak itu ni. Tengok kita hak fatwa hak Taimiyah ni deh. Tak sebut Taimiyah. Walaupun kita tu tak puasnya Taimiyah tak puas tak sebut ni kita mai tengok. Kemudian Taimiyah ni kata lah mana dalam kitab dia ni. Kita sebut hari tu. Tu. Ni kita pun ambil juga tentang masalah hal tersebut tadi katakan. Tanya kata fala yukaru mislu hadza. Saya nak baca juga ni. Fatwa atau fatwa majmu' fatwa ni Taimiyah. Insya-Allah taala kita tengok makhluk kau kena duduk entah kata. Entah ni mana ke entah tak mana macam insya-Allah. Jadi kalau kira awalnya maudhu' Pemula Taimiyah katakan no sini. Awal kita nak main tamat sekerat tu. Lepas tu sekerat kalau tak penuh makna tak apa. Tapi jadi penuh makna tak boleh. Macam mana gitu kan. Dia kata sini wa amma salatul rawa'id fala aslalaha bal hiya muhdasah. Jadi semaya rawa'id tak kira lah malam nisfu Sya'ban ni. Dia panggil tak ada asal bukan rekaan. Fala tustahabu la jama'ah. Maka dia disunatkan dia tidak jama'ah wala furadah. Jemaah pun tak ada suruh dia kata. Sore pun tak ada suruh. Dia faham jenis semaya tu lah. Tu dia. Kalau itu sini hak kita baca mai kata kena sini wa nukila. Kita bagi pun wa nukila tu. Kita sebut kata wa amma lailatul nisfi tu makul kah kita kata. Ada pun lailatul nisfi tu faqad ruya fi fadliha ahaditsu wa asar. Menentanya kata malam nisfi ni maka semua diriwayat orang pada kelebihannya beberapa hadis dan asar. Lafaz ruya tu kalau ngaji hadis tu boleh kira lah, bakal kita lah kalau kita kira lah. Anak ruya tu tak agak dah lah ruya tu. Surah Tamri tak agak sakit. Lagi pula ada lah koyak kelebihan tu hadis-hadis dan asar wa nukila al-ta'ifatin min as-salaf. Dan dia menakar juga. Dia menakar nukila tifai wajib nama juga. Dia meroyak juga kata satu ta'ifah min as-salaf tu annahum kanu yusalluna fiha. Puasa ta'ifah satu kelompok daripada orang salaf pun dia semaya juga pada tu. Kalau tu kita kata fa salatul rajuli fiha wahdahu qad taqaddamahu fihi salafun. Maka semaya seorang pada malam nisfu saat itu ketunggalan dia ni wahdahu hal ada ketunggalan tu. Qad taqaddamahu fihi salafun. Ni. Ni hak dulu jadi puak ni. Besok lah puak ulama salaf tu. Puak dulu ada amal salah. Walahu fihi hujjatun. Bagi dia ada hujjah. Fala yungkaru mislu hadza. Maka tidak boleh diingkar seumpama ni. Kalau dah kata nak buat peribadi semua tak ingkar. Tu dia. Jadi tak ada masuk dengan hak itu tak ni. Hak Syekh Mustafa tak ni. Dia banyak pergi bom, dia makan ni budak beripung atau baca ni. Itu lah. Tak kena. Jadi hak kena. Jadi hak entah baca lafaz min taminat tak ambil sekerat gitu ya. Hak dia kata fala yungkaru mislu hadza klik dah. No hadza tu. Ngaji musyara'illah dia kira nak sangat. Apa tak kira. Misal hazza mana? Tidak ingkar mana? Salatul rajuli fi wahdahu dah. Hak tu. Apa hak Syekh Mustafa lah bahasa jemaah tadi. Pakar kita beri penguat raya iktifal. Masalah iktifal tu. Masalah buat pribadi tu. Syekh Mustafa tak ada bahas, tak ada buat pribadi tu. Tu dia. Kamu bahas itu lah. Kena lepas. Dia kata sini lah. Macam yang kata tengok ibadat kita ni tengok rakit lah. Semaya ada semaya jemaah tu apa rakit semaya jemaah. Semaya jemaah semaya lima waktu. Semaya jemaah, semaya raya, semaya gana matahari, semaya minta hujan, semaya tarawih dia kata. Apa hal ni hak tak ada sunat ni? Tak ada sunat. Wipun mula duduk semaya ni. Bila wipun benda tak ada sebab tu qiyamul lail hak mai sunat dah. So wipun kena sunat rawatib. Pas maya dah. Suruh kita tu, mana tak suruh. Sebab tu balik lama ada tubuh kata makruh dia dah maknanya. Jadi mana kata kita baca ni pun tak ada amanah kita dalam baca majmu' fatwa. Tu dia. Bila dia hantar tu belajar untuk fatwa ni. Tu dia. Alhamdulillah majmu' fatwa ni ulama hijab boleh kata tu dia mu'zam harap boleh kata ke faham baik putih lah isi ni mana gitu. Kita kata tu. Pas lagi mula gapo mula entah sebut soal lagi Taimiyah juga yang kedua entah sebut dalam fatwa dalam fatwa ni gapo dia entah sebut tu dia
Mari sebut sini lagi. Jadi entah sebut kata minta minyak sendiri pun mai royak tentang masalah malam tulis Syakban ni ada kelebihan. Ada kelebihan. Tergapa sini. Baik. Kita baca kata ada pun malam nisfu Syakban wa amma lailatul nisfi ni kita ikhrua minta juga al-fatwa kubra. Pasal ni majmu' fatwa dia. Ni majmu' fatwa kubra ni. Saya katakan. Wa amma lailatul nisfi min Sya'ban fa fiha fadl. Misalnya kata malam nisfu Sya'ban ni ada kelebihan. Ada apa? Kelebihan ada. Mana ada lah kelebihan. Tu mana katanya kalau malam tak nisfu Sya'ban ada kelebihan. Malam ada kelebihan tak ada. Malam zikir ada kelebihan. Tu dia. Kalau kata hati kata tahdhu bukan mati malam nisfu Sya'ban saja. Ada kelebihan. Wa kana fi salat man yusalli fiha. Dan ada juga, ada di kalangan salah tu man yusalli, mereka semaya padanya, ada semaya. Ada kalangan salah dia semaya ikut mana tu? Semaya ikut lah, semaya sunat, semaya yang boleh ikut dia lah. Lakin, tetapi al-ijtima'u fiha berhimpun padanya pada malam nisfu itu li ihya'iha fil masajid, bagi nak hidup nyo lah tulis apa ni bid'atun, bid'ah. Macam sebenarnya rekod anak agama tu dia nak buat kawak lah. Umat semak ni buat keluarga ahli syurga ada kawak kau. Tu dia. Contoh ada kan tu. Wa kadzalika as-shalah al-afiyah. Support juga semaya sama dengan semaya yang betul. 1000 rakaat ke ataupun ikutlah 12 kan 2 rakaat apa. Semua tak adalah bid'ah rekod anak agama. Rekod apa boleh telak kau jelah. Paling kurang makruh yang luar itu. Dia telak apa bid'ah lain. Ini jelas dalam Fatwa Al-Kubra yang jilid yang 4 saya tanya dalam Ma'rifat. Sejak dua tu tak kena sabuk nanti tu faham. Kok mana fiyak mana ni? Dia kata. Habis. Lepas tu nanti kata pula tangga yang kedua pula. Nanti buat tangga. Tak apa-apa. Tangga yang kedua nanti kata misal kata doa berlaku. Kita buat fardu kata padahal tak sebenar. Bukan begitu lah. Entah. Fardu kata hadis tu doa berlaku dia kata. Jawabnya apa? Jumhur ulama kata boleh amal pada dia doa pada kelebihannya. Tadi tu. Tajuk situ deh. Jadi saya nak ayat tadi katanya takut ketinggalan tadi deh. Hak pertama kali tu tak kalau dari tulis saya hak dia hak Syekh Mustafa tu dan ada kata dia hak sawa dia sendiri pula tu juga. Hak sawa dia sendiri tu dia sebut kata semua tu doa. Semua kelebihan ada ayat mari itu dia kata doa. Tu suruh dia kecek. Tapi ada mau tulis tu dia mari sebut kata maudhu. Jadi nak ayat sini katanya tak ada salah lah. Kalau dia mau tanya Mustafa betul suruh tu, kalau dia mau kita beri pun waktu pun pergi baca Yasin minta ni tu semua tu ada doa lah kau. Kata Mustafa betul lah. Dia kata tu. Dia kata lewah ni saya Mustafa kata isi lewah tu. Jadi saya kata Syekh Mustafa katanya hadis nisfu Sya'ban tu semuanya maudhu. Hadis nisfu Sya'ban tu semuanya maudhu. Jadi apa maksud ihya itu ya atas ni tu lah. Kalau Arab kita boleh pakai oleh apa kena pada isi atas tu. Jadi dia kata maka hadis nisfu Sya'ban ni maudhu ni semua tu maudhu. Jadi kena lah. Dikarenakan hak Sya'ban hak ya banyak 3 kau hak tak ni. Kalau jenis beri pun duduk baca Yasin mitok ni berdua kawan tak ada dia dah. Dia kata betul tu. Tu. Faham tak lagi kata makul kau tak kata kan? Tak kata hadis kelebihan nisfu Sya'ban semua maudhu. Tak kata macam Mustafa kata tidak. Wallahi azim tak kata gitu. Ya beza tu kelebihan nisfu Sya'ban dengan Mustafa kata hadis nisfu Sya'ban. Faham tak lagi waktu alik hadis Mustafa kata hadis kelebihan nisfu Sya'ban. Asal Mustafa tu tak ada ikat. Dia ikat kata dikarenakan saya tadi tu mana hak kata lah tu. Hadis hak suruh kata Ismail kita baca Yasin tu hak suruh lah tu hak maudhu. Ini mana gitu bukan kata tak ada kelebihan tu itu hak maudhu tidak ada kata gitu. Walaupun kalau kita nak pergi rak dia. Kita nak rak juga, kita nak tolak juga macam Mustafa tu. Dia kena kita tafsir situ. Dia kata yang majmah tu. Tak kala dia banyak surah betul dia baca beri pun dia baca Quran Yasin surah minta ajak tu.
Lepas tu jangan makan ni. Mustafa kata benda ni malah di sekolah ni tak ada. Dia modok orang saku pak ngatu. Tu. Lepas tu dia main kecek lewah ni kata hadis nisfu Sa'ban tu semua tu modok laku. Kalau gitu orang panggil perkataan macam Mustafa tu mujma muhtab ihtimal panggil. Masuk kata nisfu tu nisfu Sa'ban ke apa? Di segi mana? Di segi haflah apa? Ataupun di segi kelebihan. Dia kena beritahu situ. Kelihatan orang tak sungguh Syekh Mustafa fihi tafsir, ada tafsir. Kalaulah Syekh Mustafa kata maka nisfu Sa'ban ni tidak ada kelebihan, dengan mana ada modok ni apa maksud? Kalau Syekh Mustafa Khandaq kata malam nisfu Sa'ban ni tidak ada kelebihan langsung, tu dia. Maka natijahnya salah. Sebab apa? Sebab ada juga hadis mau dia kata kelebihan. Jadi macam Mustafa royak kata modok berlaku. Ada tafsir gitu. Lepas tu dan kalaulah dan jikalau macam Mustafa ni Khandaq kata pada malam nisfu Sa'ban betul haflah, maka tidak ada kelebihan. Hak royak tu ada modok. Tafsir gitu bukan. Apa tu lafaz majmal kan tafsir lah kita. Yang tengok umur tu tak kena tu makna situ. Lepas tu kata betul pula. Baik. Baik. Tu. Tak apalah kita main ilmu insya-Allah taala. Kalau bab ilmiah nama ilmiah insya-Allah tu maftuh. Dia mau buka suara tak? Dia mau tahu kalau panggil jumpa takut tak pergi, mu kata kalau panggil saya mau tahu panggil tak buang bilah tak pergi panggil mai rumah. Siapa pergi panggil mai rumah ni kamu. Tu ya nak murid dia duk mengajar. Tak malah tu kita panggil mai rumah tak mari tu. Dia nak pergi rumah dia. Bukan kecil lah, kecil nak tipu ajak orang kampung lah tu. Saya maftuh tak salah. Tak usah kata lah menurut saya. Pakai buka surah dah. Dia buka surah. Saya buka surah. Dia kata kecil. Usyafah. InsyaAllah taklah saya terima. Tapi betul nak mana. Dia mana kita ambil kitab banyak. Ambil kitab tahu macam mana salah. Ambil kitab perisai macam mana dapat salah. Kita bincang gitu. Tu panggil bahan ilmiah. Bukan menurut aku buang tu. Saya agak habis. Tak tahu apa. Mungkin awal kolam gitu. Begitu kan. Lepas dia kata tadi Fadul Taqdir. Dia kata kan. Fadul Taqdir. Fadul Taqdir kata kalau lah. Hadis tu tak berlaku. Dia kata. Tu Fadul Taqdir. Padahal bukan gitu dia kata. Maka mari kita dengar para ulama. Hak jumhur ulama. Umat ni hak uzhaq pak ni katanya kalau lah hadis tu dhaif pun diamal pada fadailul amal. Diamal pada fadailul amal. Hadis mana? Hadis mana? Nak amal apa betul kan? Kalau dia kecek pak umum ni, hak jumhur ulama kecek pak umum hadis dhaif tu boleh kita amal pada fadailul amal ni umum. Apa mana fadailul amal? Nak orang kata nak tengok benda tu cik. Tu dia panggil. Ada suruh ke mana ke apa mana. Nak ayat sini kata dia kata syarat lah, tak apalah syarat kita buat aku ni. Kita buat aku tapi kena dengan macam Mustafa tak kena. Tak ada kena langsung macam Mustafa ayat tu. Ada doa tu orang tu suruh kata malam ni 10 ni pakak bagi tepung, lepas tu pakak baca Yasin. Sekarang baca maya dulu, maya jak rakaat, baca Yasin, minta panjang umur. Maya rakaat baca Yasin, minta berkaya. Maya pun dari mana 3 tahun tu tak ada. Kalau ada suruh, mana ada nama? Tak ada suruh satu tu. Tu kan. Hak umum tak ada jaga umum. Dia kata orang muhlih. Mari kita tengok hak Imam Nawawi tengok. Imam Nawawi kata kena nampak hadis kan. Baik. Kita nak baca kitab Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi ni ulama mana lagi? Jumhur ulama orang panggil ulama hak kita pakat dah kalau kita cakap. Walaupun kita aku kata dia bukan supaya Nabi, bukan tak salah silap. Kami tengok ayat-ayat sana Imam Nawawi sebut tentang masalah ibadat kita dia katakan. Imam Nawawi kata dalam kitab Muqaddimah dia khulasatul ahkam min muhimmatis sunan wa qawaidil Islam, nama kitab dia. Ayat atau kitab ni tu tak ada sesuatu dia. Kitab ni dia panggil wa minal kutub allati tuwfiya rahimahullah qabla an yatimmaha ataupun yutimmaha. Ayat tu dia kagak-kagak kita ni tak ada mati dia. Ayat tu sepotong akhir sekali, akhir hidup dia. Dia katakan di sini. Dia nak klik pada pendapat Imam Bukhari kononya ya. Dia katakan fa innahu yanbaghi li kulli wahidin, maka sesungguhnya usai dia sini saya ngaji anak dia lebih yajib. Yang bagi bermakna yajib dari anak yang tertalib. Bahawasanya wajib bagi tiap-tiap seorang an yatakhallaqa bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Benda hak wajib supaya kita ni kena akhlak Rasulullah lah. Wa yaqtadiya bi aqwalihi wa af'alihi. Kita kena ikut perkataan Nabi, perbuatan Nabi,
wa takririhi dan akuan Nabi fil ahkami pada hukum adabi dan ada wasairi ma'alimil Islam, semua ajaran Islam itu kita masuk Nabi. Semua dia tanya mesti apa atas dia orang tu ayat tamida fi zalika masoha, berpegang, kena bahawa berpegang seseorang, setiap seorang tu pada masalah ni lah, masalah adab, masalah hukum, masalah ajaran Islam tu fi zalika masoha, kalau ada sahih tu lah wa yajtaniba ma dha'ufa mujahilah, kalau itu jahil tu wala yagtar jangan tertipu lah, wala yagtar jangan tertipu lah bijami'is sunan as-sahihah, sama-sama tertipu sunnah atau sahih sunnah ni jangan tertipu, wala yuqallid dan jangan tidak boleh nak taklid mu'tamidil ahadits ad-dhaifah, terus ada taklid lah orang nak pegang di doa tu ya bahaya. Apa nak pegang di doa ni makna kata kau kata tak dia semua ulama Siddiq Umar ni katanya apa nak pegang hadis doa tak itu agak tak pun dosa mana tu tak pun dosa ni ada apa orang dosa biasa dia tak ada orang dosa tak ada mana disebut apa okey tak pun dosa ni jangan syirik sudah kita jangan terkira sudah ada apa jadi buat ada pegang benda tu jadi semua kita maksud saya tak ada kan ma'alimil Islam tu baca Islam ya kita lah tu kalau kita ada tu penuh sebab apa sebab ada pegang hadis doa itu bahaya di doa itu mana gitu itu dia akan menawi hak tahqiq menjadi mustahil. Tu dia. Kita nak ada situ ni. Tu dia. Tapi fadil amal kita aku dah tidak ada penuh lah benda tahnik ni. Fadil amal kita ustaz-ustaz kata ada suruh buat. Pas suruh ke? Mana tu? Ada suruh hadis ke? Suruh yang mulai suruh Yasin. Mana? Tadi ada doa mana suruh? Tu dia. Situ lah habis dia kata tak ada sahih. Nak dia kata tak. Apa dia uri pula sini dia bahas dia kata doa sana kecil dah dia orang hukum doa lah kita makan situ lah mudah sebuah fa'il orang hukum atau fa'il kerokok boleh jadi fa'il tu macam nasab macam jauh tu boleh jadi mati sohan sama boleh jadi orang dia cacik dah tu hak saya nak doa apa tu nak jaga agama tu kita boleh jadi salahnya agama kita tak bersih lagi tak suci mana gitu. Tu. Apa tu tahu hak sunnah Mubarak Furi Abdul Rahman ada apa? Kita hadis dengan majmuk hipong je dia boleh buat hujah, boleh buat alasan tapi tak ada aku atau sahih boleh buat hujah kita ya. Buat hujah kata apa? Kata malah dia suat tak kelebihan. Tak ada apa segitu. Tu tak ada apa macam Mustafa. Macam Mustafa ada wajah begini dia mana buat ni hak kita dah buat barang itu boleh. Mubang apa tadi? Timuh dia tu hak pak kita dah buat atau gitu kan. Itu kena buat tengok benda yang kecil tu kena benda tepat maksudnya tu ni ayat tu lah lebih kurang kita dengar walaupun tidak begitu teratur sangat saya pun dengar yang mahutam pun tak dengar juga baru kata itu ini kita baru kata itu mana kita baik kalau gitu kita macam Mustafa ambil mana benda-benda tu kita tengok baik saya nak baca kita pergi pada kitab lama dulu kita Syekh Imam As-Suyuti dalam kitab dia baik insyaAllah As-Suyuti dalam kitab dia Al-Amru bil-Ittiba' wa Nahyu anil-Ibtida'. Tu dia. Tu. Dia katakan nama Suyuti. Mai dengan Imam Suyuti juga. Supaya nak macam Mustafa ada. Wa amma lailatul nisfi min Sya'ban falahu fadlan wa ihya'uha bil ibadah mustahab. Imam Suyuti aku juga. Malam nisfu Sya'ban ni dia ada kelebihan dalam hidup dia dengan ibadat tu mustahab digemari, tak wani ikut kata sunnah. Tak kata minas sunnah syukur mustahab syukur. Jadi dia kata balik mereka kata ihya tu minas sunnah tak wani juga kata gitu. Mustahab digemari. Digemari mana tak ada nisfu digemari dah mana apa tak lagi hang nisfu ada dia tu. Ada. Tu maknanya. Tu. Dia katanya walakin ala linfiradi cuba tamiah tapi tak ada beza kalau istilah kita baca nahwu dia tadi. Benda tu lo ya. Tu. Wa min ghairi jamaah tahu kan betul jamaah akan ada yang tafakat tadi isi yang tafakat tu hak masih tidak tu tu dia Masya Allah sungguh jadi kena hak itu hak yang kata tadi kena mana kita tu dia baik kalau itu apa lagi yang katanya wattikhazun nasi laha tu dia
dan menjadi manusia, mengambil manusia bagi malam qadar tu. Walillahi fil ghara'i, awak malam tu atau musiman wa syi'aran bid'atun makruhah. Kita buat jadi musim malam tu, kita buat satu musim, satu syiar agama. Malam tu maka beri pong apa makan semuanya itu jadi syiar agama itu bid'atun makruhah. Rekoh makruh. Yang kata maksud diri ada dia bagi benda agak. Ya orang bagi, ya makruhah. Ada mau tak bagi kau, mau kalah halu gitu ya. Dia orang bagi ni makruhah. Rekoh yang dikenji sama. Wa ma yazidunahu fiha 'ala al-hajah wal 'adah min al-waqi' wa nahwi fa ghairu muwafiqin lisyari'ah. Kalau lebih pada tu, lebih pada hajat tu, lebih pada anda kita cerita gapo orang manja tu, maka jangan gapo tu. Hidup besar pada tu. Jadi hidup besar api tu ibadat kuat sebab api. Dah ada kalau yang kira akhirnya. Jadi sebab kita duduk cucuk pi malam tu, duduk besar malam tu. Ayat tu asal ibadat kuat sebab api lah. Kalau tu khairu muwafiqin syariah. Tak segi hambuk pun kandak syariah. Buah pakat bagi syariat sendiri kita. Maksud menyalahi ikut majusi, buat api. Kalau telanjut dia buat kamaya betul api-api tu. Lebih kek lah. Wassalatul alfiyah allati tusalla lailatan nisfi min sya'ban la asla laha. Dah semaya macam tu lah, sama dalam semaya sibur ka'ah ke telanjut banyak, la aslah. Wali asbahi hadik lah. Full 12 ka'ah ke 2 ka'ah apa ikut lah. Nak supaya ngatur lah. Mana kata benda tu tak ada cenduk imam. Fal'ajibu min harsin nasi alal amril mubtadi'. Oh, akhirnya sekalinya waktu lobonya manusia kalau benar bin ahra fi hatain lailataini, dua malam ni rajak apa malam rajak pada le waktu malam sampai pada wa taksiruhum fil umuril muakkadat as-sabitah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa benda gila taksir kita sewa buat apa benda benda apa tu kan apa hak pekerjaan hak kuat tu, hak muakkadah hak sabit dengan Rasulullah tak ada nak kata. Pakat taksir, pakat awak tak pada belaka. Wallahu musta'an. Dan Allah Ta'ala kita minta pertolongan. Itu dia. Lepas tu dia ajak mari lah. Wa'alam ala hadis salah mutadi'ah ni tunakid tu kau Malaysia. Pada semaya hak rekoh ni berlawan lah. Kita sama banyak wajah lah main wujuhin. Banyak wajah lah dia ajak mari salah tiga apa. Kita tak saya baca lah 5 wajah menyalahi dia katanya. Hak dia buat rekoh semaya. Nak ayat tu jelas. Hak paling pertama kali dulu ada semaya 2 rakaat. Lepas tu baca Yasin. Lepas tu minta ajar 2 rakaat pula baca satu hak sah. Kalau ni tinggal 2 semaya tinggal baca Yasin dah. Tak ada lagi kata. Nak ayat tu hak Imam Asyuti sendiri main ayat kita dia al-amru bil ittiba', so kita ikut Nabi, wa nahyi anil tidak. So tinggal benar-benar tapi dia tu bid'ah makruhah lah. Tak ada hal lah maksudnya gitu kan. Di sini dia baik. Baik, kita pergi kepada kita hak semasa pula. Kalau semasa nak kira ikut kita pun kan dia ni lebih pandai pada kita. Kita ambil sama semasa ni Abdullah Muhammad bin Siddiq Al-Ghimari ataupun Al-Umari. Dia ni orang masuk daripada orang ahli hadis lah, tak kuliah ahli hadis lah. Dia ni lah orang kaya kita itikad sunnah. Masalah buat bid'ah ni dia aku sangatlah. Bid'ah ni ada bagi ada portal kita dia tu banyak dalil lah tentang masalah bid'ah. Tapi hal ni dia katakan dia kita dia. Tu je. Orang tanya dia. Orang tanya dia buat kita dia lah. Hal waradat salatun muayyanah fi hadhihi lailah. Adakah datang semaya yang ditentukan pada malam ni? Jadi semaya lepas tu ada tak ni? Dia jawab kan? Tu kan semaya tu dia ada dia mau kerak dah lekat dah tu. Dia jawab kata lam tarik salatun muayyanah, ikutlah. Dia jawab soal dia jawab. Tidak datang semaya yang ditentukan fi hadhihi lailah min tariqin sahihin, tak ada jalan ni hak sahih daripada Nabi wala dha'ifin, hada'if tak ada juga. Atau suruh semaya kau hal itu. Wa innama waradat ahaditsu mawdu'atun. Hak tema hadis mawdu' makzubatun, didustakan. Jadi pula orang mari dia ayat semaya mana tu pertama minta tu 2 minta ni la ba'sa an nunabbiha 'alaiha. Tak apalah kita nak jaga di atasnya. Atas hak orang duduk semaya ni tu li alla yaqtarra bihal awam, supaya tidak tertipu dengan semaya hak tertentu ni oleh orang awam. Wa man fi hukmihi minal ulama, kata dia, dan mereka yang beri hukum sebagai awam juga daripada ulama. Ulama mana ni? Mana kita nak hajar nak jaga demo ni, jangan berkena tipu sebagai awam, orang ramai. Lepas tu dia orang hak hukum ahli ulama tapi dia masuk orang awam juga. Dia tu
Orang ulama tapi kira je sepuluh orang awam tu allazina la ya'rifuna al-ahadi ya'rifuna al-hadis. Hak tak erti tu. Tak erti nak beza hak mana hak sahih, hak mana hak sakit, hak mana hak tu. Wa illa kebayan apa tak payah nulis tu. Hingga dia sebut mari apa hadis, tak silapnya so 2 3 4 5 ni hadis yang mari riwayat hadis ada mau duk wa ala saya tu semua tu mautuk laku. Tu nak ayat kata jadi kena hak saya mutafaq ayat nak tahu tidak ada dia ni husnul bayan fi lailatul nisfi min sya'ban. Baik baik mari kita pergi pula sebuah kitab lagi. Dia ni ulama baru juga ni, terkenal juga orang semasa kita juga. Kalau baru mati pun baru-barunya ada Dr. Wahbah Al-Zuhairi. Dia ni orang faqih lah. Dia ada kitab Fiqhul Islam Wadilatuh, kitab dia ni. Kitab dia tu kitab besar, orang ni dia tahqiq, dia tambah jadi besar lagi. Berapa jilid kitab besar dia tu, fiqh. Lagi pula usul fiqh pun dia buat. Dia karya kitab usul fiqh. Dan tafsir dia besar sekali dia. Dia katakan tu. Kitab dia kitab apa? Kitab dia Al-Bid'ah Al-Munkarah. Yang tadi itu dah rekod yang diingkari mana tafsir Dr. Wahbah Zuhairi ni dalam muka 51 dia katakan di sini. Dia sebut katanya wahtifali lah. Kalau kita atas dulu wahtifali lailati, baca wahtifalu tak apa maksudnya. Wahtifalu lailati nisfu Sya'ban. Buat iktifal dalam malam nisfu Sya'ban. Kena ada hak macam ayat tu. Apa nak iktifal ni pakai ribu-ribu buat makan ni kita baca tu ada iktifal. Fahiya aidan mustahdasah. Maka ia juga direkodkan. Lam tasbut sunniyatuha, tidak sabit sunnahnya ataupun sunnahnya. Tak ada sabit dia kata. Tak ada. Kalau dia kata wa kadzalika as-sawm hadzal yawm. Jadi kita kalau puasa hari tu pun juga mustahdah juga kata. Tak faham apa? Islam yasbut fi sunnah. Tak ada sabit dalam hadis istihbab hadzal siyam. Tak ada sabit kata suruh mari puasa. Dia kata itu. Juga dia kata ba'du salawat mubtadi'ah. Semaya-semaya hak rekod dia kata. Gapo ni? Wa salatu nisfi Sya'ban. Semaya nisfi Sya'ban ada hak lanjut sampai 100 rakaat apa ada. Wa salatu raka'ataini fi nisfi Sya'ban. Lepas tu semaya 2 rakaat pada nisfi Sya'ban tu ba'da qira'at surah Yasin. Pada baca surah Yasin ada dia tukar tu. Baca surah Yasin, lepas tu maya 2 rakaat. Baca Yasin maya 2 rakaat. Dia kata. Hak ni dia katanya kata dia juga adalah dalam kitab Bid'ah Munkarah dia sebut kata muhdasah juga rekod yang dia rekod. Nampak tu dia? Itu Abang Zahid pun kat situ juga. Ayat dah. Mana kata itu? Ada hak kena hak Mustafa ayat kena tahu betul mana gitu Ada yang ayat kata tak ada kena sikit apa pun. Benda lain suku sangka, dia ikar kata kelebihan. Pun betul tanya dia macam Mustafa, tanya dia tak ada kelebihan langsung kan? Dia boleh dia tak kata gitu. Bila ayat istihar dia buat pada modok tu Yang mengajar dia mau tanya dia tu. Dia klik modok kena mana gitu tu dia. Baik, kalau itu kita tengok lagi kitab apa? Fathul Mu'in, I'anatul Talibin. I'anatul Talibin kat wajib belakang baik, I'anatul Talibin. Kalau saya ni ni, I'anatul Talibin ni naskah itu orang tahqiq baru ni. Dia utama tak apalah. Bab puasa kan gitu lah. Tadi nampak bosok bab kau bab semaya. Itu tahu ni bab semaya lah. Saya ni gaya dalam ni. Dia katakan di sini faidatun. Ini satu faedah. Nak ayat we ada faedah tahu tak benda faedah. Nak jago ni. Nak jago daripada benda hak bid'ah lagi. Dia buat kalau maudhu' dalam itu dia ni bagi ulama tahqiq katanya at-tahziru min ba'di salawati al-bid'iyah. Nak jaga daripada setengah semaya-semaya hak rekod ni. Buat sini. Jadi kitab ni tu kita betul Mu'in baik di syarah yang terbiasa wa amma salatul ma'rufah. Ada semaya hak banyak dia modal makruf tu. Maya mana lailatan nisfi Sya'ban ni. Ada semaya pada Sya'ban tu dah. Dia katanya wa yaumi Asyura, semaya yang Asyura fa bid'atun qabihatun. Bid'ah keji. Wa ahaditsuha mawdu'atun. Hadis semua ni mawdu'. Dia kata tu kita betul Mu'in bersama dengan pensyarah dia I'anatul Talibin. Tu dia. Ada jelas. Nak ayat kata ya aku kata bid'ah hadis maudhu' bukan bid'ah hasanah dah. Allah tu lah ana gitu. Tu maknanya. Jadi alhamdulillah lah apa yang kita dengar tadi tu agak kata
Wei pedah lah sama lah. Saya rasa gitulah. Demo tak puas hati apa saya terima kritik membina lah. Apa yang saya wayak ni terima kritik membina. Tapi saya agak katanya kau apa lagi ahli ilmu pak kita ni, saya dah minta sama dah. Minta pakai baca makul khawatir bila kita nak kata orang tu. Kalau kita nak syarah kat kita tak apa, kita nak orang demo nak kata demo. Kita waktu beralasan tak ada baca makul kau. Email tengok kena tak kena tu. Kita tak selesai situ waktu tu jadi tu. Waktu apa hak ni buat fitnah ni. Hak ni dah akan timbul hadis tadi tu, timbul satu kamak aku zamanya tadi. Tahap saya dak mari dah tu. Ada orang Malaysia nak ronjok juga salah-salah, tapi kok kita dah punya itu. Pada hamba teks cerak dah. Benda tak ada kata dah. Tu dia. Wallahi azim saya ni baca nah dia nak kata duduk tu taklid dia nak kata apa kata sihat taklid belaka. Dia kata Syekh Mustafa Bahang, sihat taklid dia Bahang. Ya kalau dia kata Syekh Mustafa masuk sifat munafik, sihat taklid dia. Tu dia. Alhamdulillah kita takutlah menolak itu. Kita kata kok ni sindir lah tu seolah Syekh Mustafa ni pecek bahawa masuk sifat kafe berat lah kata lah tu, tapi tak ada kena benda. Na'udzubillah min zalik. Itulah pada pendengar saya rasanya begitulah. Saya mulut sofosok mula orang dengar ramal, lima ramal, ada setuju ada tak setuju. Saya ni tak kira ada kulil haq walau kana murah. Semua kata saya ni kuriak sawa tak cerak ngajar pura gila, kata saya taklid gila, taklid demo. Boleh ditanya gila mana gila kalau tak tahu. Banyak dah orang dah menetek ajaran saya ni akhir gila. Jadi dia menetek ajaran saya dah buat ni daripada lapis kakak saya lah, lapis ibu saya dah akhir gila. Sebab dia dah menetek salah Nabi, tak khabar. Saya tu baca makhluk kawan nak semua. Tak walaupun sikit saya. Baca salah. Pahit dia duduk menetek benda ni. Kata kita nak menetek awak ni. Menetek kan, saya amat saya baca kan. Saya amat je kita. Berat lah itu. Kata tak sah dia duduk rumah yang gitu. Buat kosong lebih dah tu. Dia medali katanya izan tasafa sya'ma kalau tasum. Hadis Nabi kata apabila mari tak ada kosong tak ada. Tadi ayat kata ya jelas ya tersah dia tu mengikut ulama kosong itu. InsyaAllah salah kita harap orang ni mumpah kita ni yang gaduh sangat bila kita baru hadis ahli kita baru ya saya tepar itu wadah dia lebih tahu benda-benda ni. Agak itulah kita agak dia taubat ya supaya rajak boleh lah. Kalau ia ikhlas ia rajak boleh kata dia ataupun ia pernah minta maaf dah macam Mustafa. Itulah saudara kita dia ada salah seorang ahli ilmu yang saya kasih akhir habis. Saya kasih dia. Dia nak kongsi masalah agama. Kita dia tetapi dia begitu gaduh tak kena cuci. Alhamdulillah. Saya pun betul lah deh. Ada yang setuju tak setuju mana orang apa. Boleh hak walau saya dah kata betul. Pasti jadi syaitan al-akhrah, syaitan yang membisukan. Tahu dah buat sembilan kali. Ini apa tu dia meminta lagi hatta bagi saya. Hingga saya puasa hati tak tenang juga lah main kata ini. Nama ada salah silap tu deh, bakar usaha lah. Kita fikir membina kemari insyaAllah. InsyaAllah saya tak puas tinggal saya buka semua ni. Walaupun buka semua apa insyaAllah. Betul kata nak baca kitab tu, tak puas hati kitab mana, kita ambil kitab tu, kita ni bahas insyaAllah. Kedoh pada orang-orang Pak kita kan. Kalau dia mahu main lah ni nyanyi, dia mahu main sot, silap 2, silap 3, orang awam sikuh pada saya. Nyanyi dah buat. Saya. Tu dia. Kalau dia mahu main sendiri, kalau dia mahu main baca ni apa lah, sama-sama boleh cari buat boleh tu. Kalau dia mahu main macam ni ke, kira masih kau saya ke. Nyanyi dia buat ada tu. Tu lebih kurang. Sama manis. Saja lah. Kalau bak ruduk ni ada kekurangan lah, tak kira lah. Sombong kadang-kadang kasar masuk orang mana, orang dengar tak tahu apa. Cukup hari itu salah sama itu istighfar. Akhir kata subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah.